ni garang orangnya sebenarnya. Even saya dah berkeluarga, dah ada anak, saya still lagi rasa takut dengan ayah. So kalau nak apa-apa memang mak sebagai orang tengah. Kalau cakap mak boleh tak cakap dengan ayah? Cubalah cakap sendiri. Alah mak bagilah clue dulu dengan ayah. Tak tahu kenapa kadang-kadang bila kita fikir kita ni dewasa sebenarnya boleh je nak terus cakap dengan ayah kan. Tapi memang tak tahu, memang takut garang dia tu membawa sampai ke kita dah dewasa ni still takut. So kalau nak cakap apa-apa pun memang menggunakan mak sebagai orang tengah. Ayah garang tapi sensitif. Kalau menyentuh perasaan hati dia, saya rasa dia lebih mudah menangis berbanding dengan mak. Hobi dan minat menghasilkan lanskap taman yang begitu cantik. Hai, saya Emma Ismail, bertemu saya di Laman Sempua Bila Rindu Berputih. Kali ini Emma nak bawa anda semua menyaksikan laman yang dimiliki oleh Encik Yusof dan Puan Junaidah. Jom ikut Emma pergi ke laman yang paling cantik kali ini. Cantiknya laman kali ni yang Emma datang, tengok. Okey, Acik, dari mana datangnya minat menanam pokok dan buat landscape macam ni? Selalu saya pergi kerja site masa tu. Saya tengok rumah orang tu laman-lamannya cantik dan macam mana dia buat. Balik saya cuba buatlah. Pada waktu itu kita modal bukan banyak sangat pasal kita bekerja dan anak-anak masih bersekolah. Saya cuba buat sendiri je. Bunga-bunga yang macam bonsai-bonsai yang saya minat dan saya beli yang agak kecil lah, murah sikit. Dan saya bentuk dia sampailah pokok tu jadi besarlah. Acik ada cakap dengan saya, kalau pakcik nak tanam sesuatu pokok, tanya acik dulu pendapat. Macam mana tu? Memanglah tanya sesuai tak pokok ni. Kalau nak beli pokok pun dia ajar acik kan beli. Tengoklah pokok mana yang sesuai kan. Kalau acik kata okeylah. Uniknya pokok ni. Saya. Dah berapa lama dekat sini ni, Cik Yusof? Ini dia tak lama. Ini sebenarnya ada induk dia. Induk dia dekat belakang sana. Setelah panjang memanjang ni, dialah tu benih untuk jadikan membiakkan lah. Jadi saya ambil induk dekat sana, letak sini, ni dekat sini lebih kurang setahun lah. Dia tak memerlukan air banyak, cuma bila sambil lalu. Masa mula-mula ayah dia beli rumah ni tahun 1995, memang tak ada apa-apa lagi, memang kosong. Kiranya ayah buat memang daripada sikit-sikit sampailah yang ada sekarang ni. Acik, ni pokok apa pula ni? Ini jambu. Oh, pokok jambu tanam kat sini? Ya, saja untuk hiasan dan boleh makan buah dia lah. Oh, macam mana nak tanam pokok ni? Tips-tips nak tanam pokok jambu macam mana? Pokok jambu nak kena tanah topsoil lah yang sebaiknya. Tanah topsoil tu tanah yang atas bukit yang warna kuning tu. Kita korek buat lubang, taruh tanah tu sikit, taruh jambu ni, timbus balik dengan tanah topsoil. Kemudian taruh baja organik lah. Cuma pesan dia kata
kau jangan minta apa-apa kalau dia tak bagi. Itu pesanan arwah ayah. Jadi Acik ikutlah. Jadi sampai sekarang Acik tak jenis minta-minta tu, tapi Pak Cik tu bagus, dia faham. Kalau nak raya ke, nak ada apa-apa dia akan bagi. Duit kat Cik, suka tu lah. Kalau nak shopping ke, ajak siapa, ajak anak-anak macam tu lah. Alhamdulillah. Dia jenis memahami. Ni macam ni nak ambil berapa lama ni nak tunggu? Ini sebenarnya saya beli dah siap jadi macam ini. Tapi masa tu kecil lagi. Ini namanya kasinai. Pokok kasinai. Berapa lama nak ambil masa untuk nampak dia tumbuh tinggi macam ni? Oh, ini tumbuh tinggi macam ni makan masa lama juga. Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Kalau tengok sejarah, kawan-kawan saya cakap, dia kata kasinai ni daunnya boleh buat perubatan tradisional. Dan pokok ni pun cantik. Saya pun minat pokok tu. Saya cuba cari pokok tu. Banyak juga tempat saya cari pokok tu. Saya bukan orang yang banyak duit. Tapi bila saya minat, saya cuba juga usaha nak dapatkan duit, nakkan pokok tu. Alhamdulillah, saya dapat juga beli pokok tu walaupun harga yang agak tinggi juga pada waktu tu, saya boleh beli. Saya kahwin dengan dia dulu, benda ni dah ada. Jadi bila saya datang, saya tengok, dalam bandar ni, setahu saya Shah Alam ni bandar. Jadi saya kata dalam bandar ada rumah yang ada taman macam ni, dia kata kan. Dia punya landscape ni berkembang. Maksudnya benda kami balik biasanya 2 minggu ke seminggu sekali balik. Tapi setiap kali kami balik itu ada sesuatu yang baru tentang landscape ini. Sebagai seorang anak menantu, saya kagumlah dengan saya punya kreativiti ayah mentua saya ni. Sebabnya kalau tanya saya sendiri pun, saya rasa saya tak mampu nak buat. Saya dapatkan isteri saya ni, sebenarnya saya tak kenal. Saya tak kenal dan tak cinta entah dia siapa. Saya bukan jenis orang romantik. Jadi saya sambil sederhana aja. Saya orang yang suka bersederhana. Saya dapatkan isteri saya ni, sebenarnya saya tak kenal. Saya tak kenal dan tak cinta entah dia siapa. Dia adalah anak murid abang saya. Abang saya adalah seorang guru agama. Dan abang saya kenalkan saya dengan dia. Saya tanpa kenal dia. Pada waktu itu, zaman-zaman muda saya dulu, saya tak pandai dating ke dengan apa, tak boleh. Itulah pertama kali saya jumpa dia. Pertama kali lah timbul kasih sayang dengan dia. Mula perasaan memang malu lah. Sebab Acik tak kenal, Acik Usop tak kenal, Acik pun tak kenal. Jadi bila jumpa macam ada sesuatu yang inilah, segan kan. Tapi lama-lama dia pandai ambil hati kita, Alhamdulillah lah. Dan waktu itu saya bekerja office boy je. Office boy dekat Wisma Selangor. Pendapatan pun cukup makan office boy, gaji 140. Kalau ada isteri macam mana bagi makan? Tapi insya-Allah kalau kita berkeluarga, rezeki Allah Ta'ala akan bagi di mana-mana. Dan berbagai-bagai cara Allah Ta'ala bagi rezeki. Alhamdulillah sampai sekarang, dialah seorang isteri saya. Ini pokok hias saja. Oh, bonsai ni. Ini kira macam bonsai kayu pekas, orang panggil pekas daun panjang. Dia pekas ada 3 macam, daun bulat, daun panjang, daun tunjuk. Tapi yang saya paling minat pokok-pokok inilah yang selalu saya bilik pokok ni. Memang hari-hari saya tengok pokok ni, bila daun tak melebihi yang apa yang saya tak nak, saya potong buang lah. Ada tak bercakap-cakap dengan pokok ke? Kalau tengok dia tak tumbuh ke?
Tak ada, kalau cakap dengan pokok bingung lah. Tak ada. Saya tak pernah cakap dengan pokok. Tapi dalam hati saya bela dia supaya tengok mata saya pandang puas. Kalau tak boleh, saya potong buang lah. Pokok ni dah lama juga ya, Encik Ini dah Yusof? lama juga. Ini pun saya ingat lebih daripada 10 tahun lah. Pokok ni. Cik, berapa lama kenal Makcik Yusof dengan Makcik Junaidah ni? Daripada kita ada anak kecil-kecil lagi. Daripada masa tu kita orang duduk dekat 16 lah. Lama pindah kat sini pun dekat juga, berjiran juga. Saya suka selalu-lalu kat sini kalau pergi ke kedai kan nampak dia rajinnya, kata kan cantiknya. Anak makan, ambil apa nak? Anak buah ni, buah semak makan tu, buah kedondong lah, buah jambu, dah banyak kali makan nak. Kita pergi kat sini, kadang Cik jogging dengan Cik Junaidah kan. Balik singgah, apa ada? Ada sayur, nak sayur ambil. Nak buah makan. Kok apa ni Cik Yusof? Buah bidara. Buah ini ada buah dia. Buah ni kalau kita makan macam rasa apple. Boleh terus makan macam tu Boleh. je? Kalau nak cuba, boleh ambil makan. Memang saya tanam pokok-pokok yang berbuah ni, kalau ada buah, orang nak, minat ataupun teringin, saya memang beri percuma. Ni buah kedondong ni, besar ni. Ini kira belum cukup besar lah. Ini baru pertengahan, nanti kejap lagi lebih besar. Tapi buahnya tak menentu. Kadang buah dia boleh jadi yang besar, boleh yang sederhana. Mungkin pasal sebabkan banyak tu, satu tangkai tu sampai berbiji kan. Jadi ada yang besar, ada yang kecil lah. Jadi akak nak tanya adik-adik, suka tak datang taman rumah Atuk ni? Suka. Of course saya suka. Kenapa suka tu? Sebab besar. Lepas tu ada sama. Peaceful. Lepas tu kawasan ni macam rumah ni dia lain sikit lah daripada rumah lain kan. Kalau macam kita pun boleh dapat tengok rumah ni penuh dengan kehijauan kan. Jadi dia macam penuh dengan ketenangan lah gitu. Jadi kalau kita orang macam balik KL tu kan kat KL tu kan kita orang macam sekolah kan. Jadi stres benda stres kan. Tapi lepas tu bila balik sini terus macam tenang lah jumpa atuk dengan Wan. Kalau tengok dia macam wah bangga lah sebab yelah warna hijau-hijau kan lepas tu Atuk buat. So rasa macam wah ya hebat je. Rasa nak balik tak sekali? Ada satu je momen yang saya rasa saya sangat ingat sampai sekarang lah. Bila kami ditinggalkan oleh mak kami, bila mereka pergi umrah, so kami tinggalkan beberapa hari kan, lebih kurang 2 minggu macam tu. So terasa sangat bila kami balik rumah tu kosong, sunyi. Hilang lah orang kata dia punya kegembiraan, dia punya apa semua tu, suasana tu riuh dia tu tak ada dari sudut. Itu saya rasa sampai sekarang ingat, dan saya akan jadikan dia sebagai satu pedoman sebenarnya untuk pegangan saya, untuk saya dan keluarga saya berdepan pada masa yang akan datang. Dari segi kesihatan, apa yang Cik tengok boleh bagi faedahnya pada diri kita? Daripada segi kesihatan, pokok-pokok ni menghijau. Pertama menghijau, dan kita selalu pandang pokok itu hijau, mungkin boleh pandangkan mata kita sejuk lah. Dan
saya dengar-dengar pada pengajian Ustaz cakap, tanah tu ada aura pada kita. Jadi boleh jaga juga kesihatan kita. InsyaAllah mungkin benda tu yang saya selalu gunakan, tanah, padang pokok hijau. Sampai saya usia macam ini, alhamdulillah tak ada masalah. Sebagai manusia sebenarnya kita perlukan grounding. Grounding ni sebenarnya bagus untuk kesihatan mental, fizikal, emosi. Sebab ada kala masa kita punya emosi, kita punya mental penat, letih, kita perlukan grounding. Asal kita pun daripada tanah kan. So once kita pijak dekat tanah tu, kita semacam dia ada satu tenaga yang mengalir. And kalau balik rumah, memang saya ambil peluang untuk jalan dekat landscape ayah ni berkaki ayam. Pokok-pokok ni puasan hati saya. Bila apa yang saya tanam, apa yang saya buat jadi, dan seronoklah pada kepuasan. Memang kepuasan pada saya lah. Pokok-pokok ni bila jadi subur, hijau, alhamdulillah lah. Kawan-kawan datang betul bertanya sama saya jadi model pula. Tanya macam mana tanam pokok ni. Kaktus ya? Ya. Ni pokok kaktus, jenis daun. Apa yang panggil kaktus? Ekor ke apa tak tahulah. Dia tak membesar. Dia memang bentuk dia macam ni je, tak membesar. Dia paling besar pun membulat je. Tengok. Ini tak memerlukan tanah yang banyak. Ni guna tanah apa? Ini pun saya banyak gunakan tanah pokok ni, gunakan tanah topsoil. Haji Yusuf dengan Hajah Junaidah, tak tahu nak cakap terima kasih banyak-banyaklah atas apa yang dia tolong dengan kita. Persahabatan. Kalau boleh, biarlah sampai akhir hayat itu. Ucapan ni Datuk Ali Arab atukkan still teruskan buat semua benda ni, doakan Atuk supaya terus sihat dan diberikan kesihatan yang baik, semua dimurahkan rezeki supaya terus bertenaga. Saya harap Atuk happy dapat teruskan Atuk punya ni. Kalau Atuk macam Nana give up ke, ingatlah Atuk buat apa kan sebelum-sebelum ni. So, be happy. Saya harap Atuk dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, happy selalu dengan awak. Sayang tak Atuk? Peluklah Atuk. Okey, 1, 2, 3. Dia ayah ada cakap masa Emma interview, saya tak ada siapa-siapa, saya ada anak dengan isteri saya dan menantu saya. Kalau saya mati nanti, saya nak anak saya sedekahkan Fatihah untuk saya. Itu yang dia cakap. Ayah, terima kasih atas pengorbanan ayah menjaga dan mendidik Ina selama ni. Pengorbanan ayah dan mak tak mampu nak balas. Terima kasih untuk segalanya. Al-Fatihah tu sentiasa di bibir setiap kali solat. Memang itulah yang diberi pada mak dan ayah.
tangga selama 40 Lebih 40 tahun ni. Saya selalu bersikap sabar, bertolak ansur, menerima pendapat dia dan kalau boleh dia menerima pendapat saya. Jadi kita banyakkan bersabar, beristighfar. InsyaAllah kita kekal sampai sekarang lah. Orang cakap sabar itu bukan senang. Macam mana Acik bersabar tu? Boleh ceritakan tak? Senang aja. Pada saya senang aja. Kalau kita merasa hati kita susah atau bermasalah nak lepaskan pada isteri saya ambil air sembahyang. Alhamdulillah, bila ambil sembahyang, bermula reda hati saya lagi dan perkara itu tak akan timbul lagi lah, insyaAllah. Yang penting sabar dan banyak-banyak beristighfar. Sayang ke isteri Acik? Siapa tak sayang isteri? Abang, Edah ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga di atas jasa baik abang yang mana kita hidup dah hampir 40 tahun lebih. Edah sangat bahagia bersama keluarga serta anak-anak semua. Terima kasih pada abang, minta kita murah rezeki, diberi kesihatan. Edah sayang abang sampai habis hayat, insya-Allah. Macam mana? Dekat Junaida, terima kasih menerima abang yang sederhana. Junaida. Okey. Junaida, ini abang ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Junaida selama ini sebagai isteri yang tahu memahami tanggungjawab sebagai isteri. Terima kasih Junaida.